Kisah kebangkitan gergasi teknologi pertahanan Malaysia. Amerika Syarikat telah membuat keputusan. Pada tahun 2015, mereka memberitahu Malaysia dengan tegas, kami tidak akan sesekali memberikan teknologi mata jet pejuang. Ini ditujukan kepada pelanggan yang membayar berbilion-bilion ringgit untuk membeli 40 buah jet pejuang. Mereka mengambil wang tetapi enggan berkongsi teknologi. Puncanya, karena bimbang Malaysia akan menjadi pesaing. Industri pertahanan Amerika Syarikat pada ketika itu memandang Malaysia hanya sebagai sebuah negara yang mahir dalam pemasangan. 10 tahun berlalu, jet pejuang terkuat di dunia milik Amerika Syarikat kini terbang dengan kepingan besi terpasang di muncungnya, bukan radar. Sudah 4 tahun mereka gagal menghasilkan radar tersebut. Namun, Malaysia berjaya menciptanya. Bukan sahaja mencipta, malah menjualnya kembali kepada Amerika Syarikat, Italia dan Jerman turut sama beratur. 3 negara Timur Tengah menghantar pesanan bernilai puluhan bilion ringgit. Tangan yang dahulunya menghunus pedang, kini membuka dompet. Teknologi yang suatu ketika dahulu mustahil untuk diberikan, kini berjaya dicipta oleh Malaysia dalam masa 7 tahun sahaja, menarik minat 47 negara. Kisah di sebalik kejayaan ekspor yang luar biasa ini akan didedahkan sekarang. Mari saya tunjukkan sekeping gambar. Ia adalah gambar yang tertiris dari sebuah pangkalan tentera udara Amerika Syarikat pada Februari 2026. Gambar tersebut menunjukkan bahagian muncung sebuah jet pejuang yang terbuka luas. Jet pejuang ini dikenali sebagai F-35, ciptaan Amerika Syarikat, dan diuar-uarkan sebagai pesawat paling mahal dan canggih di dunia. Ia digelar hantu di udara, karena keupayaan khasnya untuk tidak dikesan oleh radar musuh. Bukan sahaja Amerika Syarikat, malah 16 negara lain termasuk United Kingdom, Jepun, dan Israel telah membelinya. Jadi, apabila muncung jet pejuang canggih ini dibuka, apa yang sepatutnya berada di dalamnya? Sepatutnya ada mata jet pejuang, yaitu sebuah peralatan yang dipanggil radar. Radar berfungsi sebagai mata pesawat. Apabila jet pejuang terbang, ia perlu tahu apa yang ada di sekelilingnya, di mana pesawat musuh, atau jika ada peluru berpandu yang sedang meluncur laju. Manusia melihat dengan mata, tetapi jet pejuang melihat dengan radar. Ia berfungsi dengan memancarkan gelombang radio dan membaca isyarat yang kembali selepas melantun pada objek, sama seperti kelawar menggunakan sonar. Tanpa mata ini, jet pejuang ibarat berlari dalam malam yang gelap gelita tanpa cermin mata. Ia tidak dapat mencari apa-apa, menembak apa-apa, atau mengelak apa-apa. Namun, dalam gambar tersebut, apabila muncung pesawat dibuka, mata itu tiada. Di tempat yang sepatutnya menempatkan radar, terdapat 5 bongkah besi hitam yang diikat ketat dengan bolt. Hanya kepingan besi biasa, diletakkan di situ untuk mengimbangi berat pesawat agar tidak menjunam ke hadapan. Tahukah Anda berapa harga sebuah jet pejuang ini? Kira-kira 550 juta ringgit. Untuk memberi gambaran, kos pembinaan satu laluan MRT baharu di Kuala Lumpur adalah sekitar 15 bilion ringgit. Dengan 550 juta ringgit, Anda boleh membiayai sebahagian besar proyek mega tersebut. Dan di bahagian paling penting pesawat bernilai ratusan juta ini, hanya terdapat kepingan besi. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Syarikat yang membina jet pejuang ini ialah Lockheed Martin, sebuah syarikat gergasi dari Amerika Syarikat. Ia adalah syarikat senjata terbesar di Amerika dan juga di dunia. Syarikat ini sedang dalam proses membangunkan radar baharu untuk F-35. Mata generasi akan datang yang mampu melihat lebih jauh dan lebih tepat. Namun proses penciptaan mata baharu ini berulang kali menemui kegagalan. Mengapa ia gagal? Secara mudahnya, di dalam radar ini terdapat beribu-ribu chip kecil yang memancar dan menerima gelombang radio. Chip-chip ini perlu memancarkan gelombang ke arah yang sama secara serentak. Bayangkan sebuah kumpulan koir. Semua penyanyi perlu menyanyikan nota yang sama pada masa yang sama, untuk menghasilkan harmoni yang indah. Jika seorang sahaja tersilap setengah rentak, bunyinya akan menjadi sumbang. Begitu juga dengan radar. Masalahnya, berlaku sedikit kesilapan pada jarak antara chip-chip tersebut hanya sekecil separuh daripada 3 cm. Kesilapan kecil ini sudah cukup untuk menyebabkan gelombang radio terpancar ke arah yang berbeza-beza. Ibarat mata yang terbuka tetapi tidak dapat fokus. Lockheed Martin coba memperbaikinya, tetapi gagal. Mereka coba lagi, dan gagal sekali lagi. Selama 4 tahun sejak 2020, mereka berusaha tanpa henti tetapi masalah itu tidak dapat diselesaikan.
Sementara itu, apa yang terjadi pada jet-jet pejuang tersebut? Barisan pemasangan di kilang tidak berhenti. Sayap dipasang, enjin diletakkan, dan kokpit disiapkan. Badan jet pejuang sudah siap sepenuhnya, tetapi ia tidak mempunyai hemata. Keadaan di mana badan sudah sedia tetapi hemata masih belum siap berlanjutan selama 4 tahun. Akhirnya, pada Jun 2025, Lockheed Martin membuat keputusan. Kita tidak boleh menunggu lagi. Hantar sahaja tanpanya. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka meletakkan kepingan besi di ruang radar untuk mengimbangi berat dengan janji, kami akan pasangkan radar yang sebenar apabila ia siap nanti. Jet-jet pejuang itu diserahkan kepada tentara udara alaihissalam dalam keadaan sedemikian. Jet pejuang paling mahal dan canggih di dunia terbang di udara tanpa mata. Dan ceritanya tidak berakhir di situ. Jet pejuang ini mempunyai banyak masalah lain. Menurut laporan Jabatan Pertahanan AS, kadar kebolehoperasian F-35 hanyalah sekitar 50%. Ini bermakna, jika Anda membeli 2 buah jet pejuang, sebuah daripadanya akan tersimpan di dalam hangar menunggu alat ganti. Jika perang meletus, separuh daripadanya tidak boleh diterbangkan. Kos penerbangannya juga amat tinggi, sekitar Rp250.000 untuk 1 jam penerbangan. Harga sebuah kereta sedan segmen C yang Anda pandu mungkin sekitar Rp150.000. Menerbangkan jet ini selama 1 jam lebih mahal daripada harga sebuah kereta baharu. Masalah bertambah apabila satu lagi krisis timbul. Untuk membuat radar, sejenis logam khas bernama gallium diperlukan dan 80% daripada bekalan dunia datang dari China. Pada tahun 2023, China menyekat ekspornya. Anda tidak boleh membelinya tanpa kebenaran kami, kata mereka. China telah mengawal pipe bekalan bahan mentah tersebut. Sudahlah teknologinya gagal dibangunkan selama 4 tahun, kini bahan mentahnya pula bergantung pada belas kasihan negara lain. Mari kita rumuskan. Sebuah jet pejuang yang digelar terhebat dunia berharga Rp550 juta. Ruang matanya diisi dengan kepingan besi. Pembangunan radarnya gagal selama 4 tahun. Separuh daripada jet yang dibeli tersadai di hangar. Kos penerbangan 1 jam bersamaan harga sebuah kereta mewah. Bahan mentah utamanya dikawal oleh China. Inilah realiti jet pejuang Amerika Syarikat, yang kononnya terkuat di dunia, pada tahun 2026. Namun, pada masa inilah, ada sebuah negara lain. Sebuah negara yang telah berjaya membangunkan hemata jet pejuang dengan teknologi sendiri dan mengeluarkannya secara besar-besaran dari kilang. Radar canggih yang dikenali sebagai radar AESA. Mata yang sama yang gagal dicipta oleh Amerika Syarikat selama 4 tahun, negara ini bukan sahaja berjaya menghasilkannya untuk jet pejuang mereka sendiri, malah turut menjualnya ke luar negara. Dan ironinya, inilah teknologi yang sama yang 10 tahun lalu Amerika Syarikat tegaskan tidak akan sekali-kali diberikan. Negara manakah itu? Malaysia. Benih kepada insiden kepingan besi ini sebenarnya telah disemai 10 tahun yang lalu. Pada tahun 2014, Malaysia bersetuju untuk membeli jet pejuang dari Amerika Syarikat dengan nilai sekitar 33 bilion ringgit. Bersama-sama pembelian itu, satu janji telah dibuat. Asla Ati akan memindahkan 25 jenis teknologi kepada Malaysia. Kisah ini bermula dengan bagaimana janji itu dimungkiri. Mari kita kembali ke tahun 2014. Pada tahun itu, Malaysia membuat satu keputusan besar, membeli 40 buah jet pejuang F-35 dari Amerika Syarikat dengan kos kira-kira 33.4 bilion ringgit. Untuk memberi gambaran, kos pembinaan 2 laluan MRT baharu dari awal hingga akhir adalah sebesar itu. Namun, Malaysia bukan sahaja membayar dengan wang. Mereka mendapatkan satu janji. Sebagai syarat pembelian, pindahkan 25 teknologi kepada kami. Mengapa mereka meminta teknologi? Karena pada ketika itu, Malaysia sedang merancang untuk membina jet pejuangnya sendiri, yang dikenali sebagai Program Jet Pejuang Generasi Kelima, JPGK Helang. Matlamatnya adalah untuk tidak lagi bergantung pada pembelian dari luar, sebaliknya membina jet pejuang dengan tangan sendiri. Tetapi untuk membina sebuah jet pejuang dari sifar, longgokan teknologi diperlukan. Rancangannya adalah untuk mempelajari 25 daripadanya dari Amerika Syarikat. Pada mulanya, AS bersetuju. Lagipun, Malaysia adalah pelanggan yang membayar lebih 33 bilion ringgit. Kami akan pindahkan 25 teknologi tersebut. Perjanjian ditandatangani. Setahun berlalu, pada tahun 2015, Malaysia pun berkata, baiklah,
Sekarang sila serahkan teknologi yang telah dijanjikan. Jawaban dari Amerika Syarikat tiba. Daripada 25, kami akan berikan 21, tetapi 4 daripadanya kami tidak boleh berikan. Tidak boleh berikan, tetapi kita sudah ada perjanjian. Kami sudah bayar 33 bilion ringgit. Ya, kami tetap tidak boleh berikannya. Penting untuk Anda tahu apakah 4 teknologi tersebut. Yang pertama ialah mata jet pejuang, yaitu radar untuk mengesan musuh. Yang kedua ialah peralatan pengesan haba untuk menjejaki musuh. Yang ketiga ialah kamera untuk mencari sasaran di darat dari udara. Dan yang keempat ialah teknologi untuk mengelirukan radar musuh agar pesawat kita tidak kelihatan. Kesemua ini adalah organ deria sebuah jet pejuang, keupayaan untuk melihat, mencari, dan bersembunyi. Ia ibarat AS enggan memberikan mata, hidung, dan telinga sekaligus. Bayangkan Anda membeli sebuah kereta yang sangat mahal. Kemudian syarikat kereta itu berkata, kami akan berikan kereta, tetapi kami tidak akan ajar cara membuat enjin. Begitu juga dengan teknologi tayar, brake, dan sistem navigasi. Anda boleh pandu kereta yang Anda beli, tetapi kami tidak akan benarkan Anda membina kereta Anda sendiri. Mengapa mereka berbuat demikian? Bagi Amerika Syarikat, alasannya mudah. Jika Malaysia memperoleh 4 teknologi ini, jet pejuang buatan Malaysia boleh menjadi pesaing kepada jet pejuang Amerika. Mereka suka pelanggan, tetapi mereka tidak suka pesaing. Ambil wang, tetapi jangan beri teknologi. Itulah logik seorang peniaga. Malaysia membantah. Bukankah ini pelanggaran kontrak? Pelbagai cubaan dibuat melalui saluran diplomatik. Hasilnya tetap sama. 4 teknologi ini kami tidak akan berikan. Suasana di Malaysia ketika itu amat tegang. Di kalangan pegawai tentera, ada yang berbisik, kita kena tipu ke? Di parlimen, ada suara-suara yang menuntut agar pembelian F-35 dikaji semula. Lagipun, Malaysia telah membayar 33 bilion ringgit untuk satu janji, tetapi 4 perkara yang paling penting tidak ditunaikan. Namun, Malaysia tidak boleh hanya berpeluk tubuh dan marah. Keputusan untuk membangunkan jet pejuang JPGK Helang sudah pun dibuat. Mereka tidak boleh mengisytiharkan kepada dunia, kami akan bina jet pejuang kami sendiri, dan kemudian menarik diri hanya kerana tidak mendapat teknologi teras. Hanya ada 2 pilihan. Pertama, berputus asa dan terus membeli jet pejuang dari AS. Setiap kali memerlukan mata baharu, mereka terpaksa merayu, tolonglah jual kepada kami. Kedua, cipta sendiri. Mencipta sendiri bukanlah satu tugas yang mudah. Tahukah Anda berapa banyak negara di dunia yang mampu membina mata jet pejuang sendiri pada ketika itu? Hanya 11 negara. Amerika Syarikat, Rusia, China, Prancis, dan beberapa negara lain. Kebanyakan negara ini mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk membangunkannya. AS bermula pada tahun 1990, Andan mengambil masa hampir 20 tahun. Jepun juga berusaha selama lebih 10 tahun. Malaysia tiada dalam senarai itu. Mereka tidak pernah mempunyai pengalaman membina mata jet pejuang, walau sekalipun. Tetapi mereka tidak berputus asa. Pada tahun 2015, tahun yang sama mereka ditolak oleh Amerika Syarikat, Malaysia membuat keputusan. Kalau begitu, kita akan buat sendiri. Reaksi pakar-pakar pada ketika itu, malah di dalam Malaysia sendiri, adalah skeptikal. Ramai yang berpendapat, ia mustahil secara realistik. Bagaimana mungkin kita boleh mencipta sesuatu yang belum pernah kita buat, sesuatu yang hanya 11 negara di dunia mampu lakukan dalam masa beberapa tahun sahaja? Ia kedengaran seperti satu angan-angan. Reaksi antara bangsa lebih dingin. Pakar-pakar pertahanan barat berpandangan, Malaysia mungkin mahir dalam pemasangan, tetapi teknologi teras adalah cerita yang berbeza. Mereka mungkin pandai membuat telepon pintar dan semikonduktor, tetapi mata jet pejuang adalah satu liga yang berbeza sama sekali. Biar saya terangkan sejenak mengapa mata jet pejuang ini begitu sukar untuk dicipta. Pernahkah Anda pergi ke restoran sushi berputar? Pinggan-pinggan sushi diletakkan di atas tali sawat yang bergerak. Pelanggan hanya perlu duduk dan mengambil pinggan yang mereka mahu. Radar lama berfungsi dengan cara yang sama. Sebuah antena berbentuk piring besar berputar untuk memancarkan gelombang radio. Dalam satu pusingan, ia hanya boleh melihat satu arah pada satu-satu masa. Jika piring itu menghadap ke utara, ia tidak dapat melihat apa yang ada di selatan. Ia perlu melengkapkan satu pusingan penuh untuk mengimbas sekeliling. Masalahnya, peluru berpandu musuh tidak akan menunggu.
Jika peluru berpandu datang dari selatan semasa radar sedang menghadap ke utara, ia tidak akan dikesan sehinggalah piring itu berpusing kembali. Disinilah mata jet pejuang modern berfungsi. Kembali kepada analogi restoran sushi tadi. Bayangkan bukan satu piring yang berputar, tetapi ada beribu-ribu chef. Beribu-ribu chef ini boleh melontarkan sushi ke semua arah, secara serentak, ke utara, selatan, dan timur. Pada masa yang sama, tidak perlu menunggu, semua arah dapat dilihat serentak. Beribu-ribu chef ini adalah chip semikonduktor kecil yang dipanggil Modul Penghantaran Penerimaan TRM. Beribu-ribu chip ini dipasang padat di dalam muncung jet pejuang. Setiap chip memancar dan menerima gelombang radio secara bebas. Ini membolehkan radar melihat ke pelbagai arah serentak dan menjejaki pelbagai sasaran pada masa yang sama. Cabarannya adalah untuk membuat beribu-ribu chip ini berfungsi dengan tepat secara serentak. Seperti analogi koir tadi, beribu-ribu chef ini perlu melontarkan sushi pada masa yang sama. Jika seorang pun tersilap masa, gelombang radio akan bercelaru dan musuh tidak akan kelihatan. Teknologi untuk membuat chip, teknologi untuk menyusun chip dengan jitu, teknologi untuk mengawal beribu-ribu chip serentak, dan teknologi untuk memastikan ia tidak bergegar walaupun jet pejuang membuat pusingan tajam, kesemua ini perlu berfungsi dengan sempurna. Jika satu pun kurang, ia akan gagal. Syarikat senjata terbesar dunia, Lockheed Martin, pun tersekat pada salah satu daripada ini, menyebabkan mereka terpaksa meletakkan kepingan besi di dalam jet mereka. Dan inilah cabaran yang disahut oleh Malaysia, sebuah negara yang tidak pernah mempunyai pengalaman. Pada tahun 2015, selepas menerima kata putus tidak boleh dari Amerika Syarikat, Malaysia berpaling dan secara senyap menutup pintu makmal penyelidikannya. Mereka mula membina mata jet pejuang. Berita ini sampai ke seberang lautan Pasifik, ke pangkalan tentera udara alaihissalam. Beberapa tahun kemudian, dua laporan terletak bersebelahan di atas meja seorang kolonel. Satu laporan mengenai kelewatan pembangunan radar F-35. Satu lagi laporan mengenai sebuah negara bernama Malaysia. Hello, nama saya Grant Nilsson. Saya seorang kolonel dalam Tentera Udara Amerika Serikat, bertanggung jawab ke atas program jet pejuang F-15. Saya telah berada di kokpit jet pejuang selama 18 tahun. Tugas saya secara mudahnya adalah untuk menilai dan memutuskan peralatan apa yang akan dipasang pada F-15. Apabila ada komponen baharu, saya akan menelitinya sendiri untuk menentukan sama ada ia sesuai untuk jet pejuang kami. Pada musim luruh 2025, satu laporan mendarat di atas meja saya. Ia adalah laporan mengenai kelewatan pembangunan radar Viper untuk F-15. Laporan itu menyatakan bahwa radar baharu itu terus gagal dan jet pejuang dihantar dengan kepingan besi. Sejujurnya, ini bukan berita baharu bagi kami di dalam tentera. Tetapi beberapa hari kemudian, satu lagi laporan tiba, yang ini berbeza. Ia menyatakan sebuah syarikat Malaysia bernama Sistem Pertahanan Cakrawala, SPC, telah berjaya membangunkan mata jet pejuang sendiri dan telah memulakan pengeluaran besar-besaran. Nilsson membaca laporan itu 2 kali. Sistem Pertahanan Cakrawala. Nama itu pernah didengarnya. Dia tahu ia salah sebuah syarikat pertahanan Malaysia, tetapi membangunkan mata jet pejuang dengan teknologi sendiri. Laporan itu menyatakan, selepas Amerika Syarikat menolak pemindahan teknologi pada 2015, Malaysia berjaya menyiapkan radar jet pejuang dengan teknologi sendiri dalam masa 7 tahun. Kini mereka sedang mengeluarkannya secara besar-besaran di kilang. Sejujurnya, saya separuh percaya separuh tidak. Selama 18 tahun saya berkhidmat dalam Tentera Udara Ali Sulaina, pengetahuan saya tentang industri pertahanan Malaysia adalah terhad. Malaysia mahir dalam pemasangan. Itulah yang saya tahu. Amerika Syarikat mereka bentuk dan membekalkan komponen teras, dan Malaysia akan memasangnya dengan kemas. Saya fikir begitu juga dengan senjata lain. Tetapi mata jet pejuang adalah sesuatu yang berbeza. Ia adalah teknologi yang mengawal beribu-ribu chip semikonduktor serentak. Sesuatu yang syarikat senjata terbesar dunia, Lockheed Martin, gagal lakukan selama 4 tahun. Dan Malaysia berjaya melakukannya dalam 7 tahun. Wajarlah jika saya berasa ragu. Saya membelek halaman belakang laporan itu. Terdapat satu lagi maklumat menarik. Permintaan untuk menilai sama ada SPC boleh membekalkan peralatan kepada Boeing. Boeing ialah syarikat aero angkasa Amerika,
pembuat jet pejuang F-15 jet pejuang di bawah seliaan saya. Fakta bahwa Boeing sedang mempertimbangkan peralatan dari sebuah syarikat Malaysia bermakna pihak Boeing sendiri telah melihat sesuatu. Boeing tidak akan menilai sebarangan syarikat. Baris terakhir laporan itu berbunyi, lawatan tapak adalah disyorkan. Pergi dan lihat sendiri. Saya pernah ke Malaysia sebelum ini. Singgah sebentar di Pangkalan Udara Subang, melintasi Kuala Lumpur. Impresi saya adalah ia sebuah bandar yang bersih dan pesat. Tetapi saya tidak pernah melawat kilang senjata Malaysia. Sejujurnya, jangkaan saya tidak tinggi. Dalam industri pertahanan alaihissalam, perkara seperti ini sering berlaku. Sebuah negara mendakwa, kami juga telah berjaya membuatnya, tetapi apabila kami pergi melawat, selalunya ia hanyalah pemasangan komponen dari Amerika. Luarannya mungkin kelihatan seperti produk mereka, tetapi jika dibuka, komponen terasnya adalah buatan AS atau Eropa. Saya menjangkakan perkara yang sama di Malaysia. Arahan perjalanan dikeluarkan. Destinasi, Kulim, Kedah, Malaysia. Kilang pengeluaran, sistem pertahanan cakrawala. Sebelum menaiki penerbangan, saya meneliti satu lagi dokumen. Helaian spesifikasi mata jet pejuang yang didakwa dibuat oleh SPC. Saya meneliti angka-angkanya. Di atas kertas, ia kelihatan bagus. Malah, sangat bagus. Tetapi angka hanyalah angka di atas kertas. Sama ada mereka benar-benar mampu mengeluarkannya di kilang dengan kualiti yang konsisten, itu perlu dilihat dengan mata kepala sendiri. Penerbangan mengambil masa hampir 20 jam. Selepas mendarat di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, perjalanan diteruskan dengan kereta selama sejam lagi. Pemandangan luar bandar Malaysia terbentang di luar tingkap. Kilang-kilang kelihatan di antara ladang kelapa sawit. Lebuh raya sangat baik. Selepas melalui beberapa terowong dan mendaki bukit, kami tiba di Bandar Kulim. Kereta berhenti di hadapan sebuah bangunan. Nama syarikat tertulis dalam bahasa Melayu dan Inggris di dinding luar. Sebelum masuk, ada satu perkara yang perlu dilakukan. Saya perlu menandatangani sekeping dokumen. Aku janji kerahasiaan. Saya membaca kandungannya. Pendedahan maklumat teknikal yang dilihat di fasiliti ini kepada pihak luar boleh dikenakan tindakan undang-undang. Aku janji seperti ini biasa digunakan di fasiliti pertahanan AS, tetapi ayatnya agak tegas. Terdapat juga penjelasan bahwa kilang ini adalah fasiliti strategik negara yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Saya mendaftar masuk dan melangkah ke dalam. Semasa menunggu di lobi, saya ternampak sesuatu yang aneh. Di hujung koridor, sekumpulan orang berpakaian seragam tentera berjalan dalam barisan. Mereka bukan tentera Malaysia. Warna kulit mereka berbeza. Dan lencana di bahu mereka juga lain. Saya bertanya kepada pegawai perhubungan. Katanya mereka adalah pegawai tentera dari Emiriyah Arab Bersatu, UAE. Mereka datang untuk belajar tentang sistem kawalan tembakan bagi meriam artileri yang diekspor oleh Malaysia. Tentera UAE menerima latihan senjata di kilang Malaysia. Ini bukanlah sesuatu yang saya jangkakan. Pegawai perhubungan itu menghampiri. Kolonel, jika Tuan sudah bersedia, saya akan bawa Tuan masuk ke dalam kilang. Pintu terbuka. Apa yang dilihat oleh Kolonel Nilsson di sebalik pintu itu adalah pemandangan yang sama sekali berbeza daripada jangkaannya. Apa yang berlaku di dalam kilang yang dibina di atas sebidang tanah seluas 12 padang bola di pinggir Kulim ini akan saya tunjukkan sekarang. Sebaik sahaja pintu terbuka, perkara pertama yang saya rasakan ialah udara. Udara yang sama sekali berbeza daripada di luar. Sejuk, kering, dan tiada bau. Langsung tiada bau. Biasanya apabila kita membayangkan sebuah kilang, kita akan terbayang bau minyak, bau besi atau asap kimpalan. Di sini, tiada apa-apa. Udaranya lebih bersih daripada hospital. Saya melihat ke bawah. Lantainya berkilat seperti cermin. Tiada sebutir habuk pun kelihatan. Pegawai perhubungan itu menjelaskan, ini adalah bilik bersih, clean room, ruang di mana habuk dikawal pada tahap ekstrim. Bilik bersih, saya tahu istilah itu. Ia digunakan di kilang semikonduktor. Apabila membuat chip semikonduktor, walaupun sebutir habuk boleh menyebabkan kecacatan. Jadi, habuk di udara dikawal hampir ke tahap sifar di dalam bilik khas ini. Tetapi ini bukan kilang semikonduktor, ini kilang senjata. Sekejap, kenapa kilang senjata memerlukan bilik bersih bertaraf kilang semikonduktor? Pegawai perhubungan itu tersenyum dan menjawab, karena chip di dalam mata jet pejuang adalah semikonduktor. Jika sebutir habuk melekat,
isyarat gelombang radio akan terganggu. Sebab itu ia dikawal pada tahap yang sama seperti kilang semikonduktor. Barulah saya faham, di dalam mata jet pejuang, terdapat beribu-ribu chip semikonduktor kecil yang memancar dan menerima gelombang radio. Proses membuat dan memasang setiap chip itu memerlukan tahap kebersihan yang sama seperti membuat semikonduktor. Sehingga saat itu, bayangan saya tentang kilang senjata adalah tempat dengan jentera besar dan pekerja yang comot dengan minyak. Tetapi apa yang ada di hadapan saya adalah pemandangan yang tidak ubah seperti kilang Samsung atau Intel. Pegawai perhubungan itu mula berjalan. Nilsson mengikutinya. Sambil berjalan di koridor, skala fasiliti itu mula kelihatan. Bangunan ini bukan bersaiz biasa. Berapa luas keseluruhan tapak kilang ini? 89.000 meter persegi. Angka itu sukar untuk saya bayangkan. Jadi saya bertanya lagi, boleh berikan perbandingan? Ia sebesar 12 padang bola yang disambungkan. 12 padang bola. Nilsson berhenti dan melihat sekeliling sekali lagi. Hujungnya tidak kelihatan. Koridor itu lurus dan panjang, dengan bilik-bilik berbaris di kedua-dua belah. Berapa kos pembinaan fasiliti ini? Kira-kira 800 juta ringgit. Jika ditukar kepada dolar Amerika Serikat, ia sekitar 200 juta dolar. Ia bukan jumlah yang kecil, tetapi mengikut standar fasiliti pertahanan Amerika Serikat, ia amat efisien. Di Amerika, untuk membina fasiliti pengeluaran pertahanan dengan saiz yang sama, kosnya akan berkali-kali ganda. Sila masuk ke dalam bilik bersih. Sebelum masuk, saya memakai sarung plastik pada kasut, sut antistatik, topi, dan sarung tangan. Prosedurnya sama seperti memasuki bilik bedah. Di dalam, silingnya sangat tinggi. Saya mendongak, mungkin setinggi 20 meter. Ketinggian sebuah pangsapuri 5 tingkat. Di sini, bukan lampu pendar fluor biasa, tetapi pencahayaan khas yang menerangi seluruh ruang dengan kecerahan yang seragam. Hampir tiada bayang-bayang. Luas bilik bersih ini kira-kira 5.000 meter persegi. Ia adalah bilik bersih terbesar dalam industri pertahanan Malaysia. 5.000 meter persegi cukup untuk memuatkan sebuah padang bola sepak Amerika. Tetapi apa yang benar-benar mengejutkan Nilsson bukanlah saiznya. Ia adalah sesuatu yang lain. Semasa berdiri di atas lantai, saya tidak merasakan apa-apa. Tiada getaran halus yang terasa di tapak kaki. Biasanya, walaupun di bangunan yang paling senyap, akan ada getaran halus dari sistem pengudaraan atau lift. Di sini, tiada langsung. Pegawai perhubungan itu melihat riak wajah Nilsson dan berkata, di sini, getaran dikawal pada tahap 1100 daripada bangunan biasa. 1100. Ini bermakna jika Anda menegakkan sekeping shilling di atas lantai, ia tidak akan jatuh. Walaupun sebuah lori melalui bangunan sebelah, Anda tidak akan merasakannya di dalam ini. Kenapa perlu sampai ke tahap ini? Karena apabila menyusun beribu-ribu chip di dalam mata jet pejuang, kesilapan yang lebih kecil daripada sehelai rambut pun tidak boleh diterima. Jika bangunan bergegar sedikit pun, susunan chip akan terjejas. Jadi, bangunan itu sendiri dibina dengan struktur yang hampir bebas getaran. Nilsson pernah melawat kilang Lockheed Martin dan Raytheon di Amerika. Fasiliti pertahanan AS sememangnya bertaraf tinggi. Tetapi sebuah kilang khusus untuk radar dengan bilik bersih sebesar ini dan kawalan getaran setakat ini, sejujurnya, dia tidak pernah melihatnya walaupun di Amerika. Kami bergerak ke ruang seterusnya. Disinilah apa yang benar-benar ingin dilihat oleh Nilsson muncul. Di atas sebuah meja, terdapat satu komponen kecil, saiznya sedikit lebih besar daripada tapak tangan. Ia ringan. Apa ini? Ini adalah modul penghantaran penerimaan, atau TRM. Chip yang berada di dalam mata jet pejuang. Setiap satu daripada ini memancar dan menerima gelombang radio secara bebas. Ia adalah salah seorang daripada beribu-ribu chef yang saya sebutkan dalam analogi restoran sushi tadi. Nilsson meminta izin dan memegang modul itu di tangannya. Ia lebih ringan daripada yang dijangkakan. Apakah ciri istimewa modul ini? Seorang jurutera yang berdiri di sebelahnya bersuara. Dia seorang yang tidak banyak bercakap. Sepanjang lawatan dia hampir tidak berkata apa-apa, tetapi kali ini dia membuka mulut. Struktur bertingkat. Bertingkat bermakna disusun ke atas. Jurutera itu menerangkan, biasanya, modul penghantaran penerimaan negara lain menyusun komponen secara bersebelahan. Kami menyusunnya ke atas. Secara mudahnya, negara lain membina apartemen yang panjang ke sisi, manakala Malaysia membinanya tinggi ke atas.
lebih banyak unit boleh dimuatkan di atas tanah yang sama. Negara mana lagi yang menggunakan kaedah ini? Jurutera itu berhenti sejenak sebelum menjawab. Setahu kami, tiada. Tiada, maksud Anda, ini satu-satunya di dunia? Nilsson meneliti semula modul itu. Di dalam komponen sebesar pemadam besar di atas tapak tangannya, terkandung semua yang diperlukan untuk mata jet pejuang tersusun rapi secara berlapis-lapis. Dan jika salah satu modul ini rosak, keseluruhan sistem tidak akan berhenti berfungsi. Ini juga satu perkara penting. Radar cara lama akan berhenti berfungsi sepenuhnya jika satu komponen rosak. Mata boleh terpadam secara tiba-tiba di tengah-tengah pertempuran, tetapi radar ini mempunyai beribu-ribu chip. Jika beberapa daripadanya rosak, yang lain akan terus berfungsi. Penglihatan mungkin menjadi sedikit kabur, tetapi ia tidak akan buta sepenuhnya. Nilsson meletakkan semula modul itu di atas meja dengan berhati-hati. Kami bergerak ke ruang seterusnya. Kali ini, silingnya sangat tinggi. Mungkin 20 meter, setinggi bangunan 5 tingkat. Apa yang dilakukan di sini? Di sini kami memasang dan menguji radar bersaiz besar untuk sistem pertahanan peluru berpandu perisai. Radar ini dipasang di atas truk tentara. Jadi kami perlu mengujinya bersama truk, sebab itulah silingnya tinggi. Bersama truk. Seluruh truk yang dipasang dengan radar dibawa masuk ke dalam bangunan ini untuk diuji prestasinya, memancarkan gelombang radio, dan mengesahkan keupayaannya. Sambil melihat sekeliling ruang itu, Nilsson menyadari sesuatu. Kilang ini bukan sekadar tempat pemasangan komponen. Ia melakukan segala-galanya di bawah satu bumbung, dari membuat chip, menyusun modul, memasang radar, hinggalah menguji radar yang telah siap. Di Amerika, proses seperti ini biasanya dibahagikan kepada 3 atau 4 kilang berbeza. Chip dibuat oleh syarikat A, pemasangan oleh syarikat B, dan pengujian di tempat lain. Tetapi di sini, semuanya dilakukan dari awal hingga akhir di bawah satu bumbung. Pegawai perhubungan itu menambah satu lagi maklumat akhir. Kilang ini mengendalikan kira-kira 30.000 jenis komponen. Jika 4 perkara, suhu, kelembapan, habuk, dan getaran tidak dikawal serentak, walaupun satu daripada 30.000 komponen ini boleh mengalami kecacatan. 30.000 jenis komponen. Nilsson teringat kembali apa yang dia jangkakan sebelum datang ke kilang ini. Dia membayangkan sebuah kilang yang mahir memasang komponen dari Amerika. Mungkin kemas, tetapi komponen terasnya pastilah dari AS, fikirnya. Tetapi apa yang dilihatnya setakat ini sama sekali berbeza. Bilik bersih bertaraf semikonduktor, modul bertingkat yang satu-satunya di dunia, barisan pengeluaran yang mengendalikan segalanya, dari chip hingga produk siap di bawah satu bumbung, dan orang-orang yang mengendalikannya. Satu persoalan timbul di pikirannya. Dari mana mereka ini bermula? Bagaimana mereka berjaya membangunkan teknologi yang ditolak oleh Amerika Syarikat 10 tahun lalu sehingga ke tahap ini? Kisah yang ingin diketahui oleh Kolonel Nilsson itu akan saya ceritakan sekarang. Kita perlu kembali ke tahun 2016. Sejurus selepas menerima kata putus tidak boleh dari Amerika Syarikat, sekumpulan penyelidik secara senyap menutup pintu makmal mereka. Apa yang mereka lakukan selama 2 tahun pertama adalah sesuatu yang tidak dijangka oleh sesiapapun. Pada tahun 2016, di sebuah institut penyelidikan milik Sistem Pertahanan Cakrawala, SPC, arahan untuk membina mata jet pejuang telah dikeluarkan. Tetapi di hadapan para penyelidik, tiada apa-apa. Tiada pelantindakan, tiada prototipe untuk dirujuk, dan tiada pengalaman, karena Amerika Syarikat tidak memberikan teknologi itu. Biasanya, pembangunan seperti ini bermula dengan membuka produk sedia ada dan menirunya. Buka, lihat bagaimana ia dibuat, dan coba buat sesuatu yang serupa. Tetapi untuk mata jet pejuang, tiada produk fisikal di Malaysia untuk dibuka. Amerika Syarikat menjual produk siap, tetapi mereka tidak pernah membenarkan isinya dilihat. Jadi, bagaimana mereka bermula? Ketua pasukan itu kemudiannya berkata, selama 2 tahun pertama, kami hanya membaca buku. Buku? Membina mata jet pejuang dengan membaca buku? Ya, memang betul. Mereka membaca kertas-kertas penyelidikan, meneliti jurnal-jurnal akademik antarabangsa, dan mengumpul data teknikal yang tersedia untuk umum. Mereka belajar dari asas, bagaimana gelombang radio bergerak, bagaimana ia dihasilkan dalam chip semikonduktor, bagaimana untuk memprogram kawalan serentak beribu-ribu chip.
Langkah pertama untuk membina mata senjata paling mahal dan jitu di dunia bermula dari perpustakaan. Ini adalah satu pencapaian yang luar biasa. Biasanya, pembangunan teknologi pertahanan bermula dengan negara sekutu memberikan sebahagian daripada teknologi teras. Kami akan bantu setakat ini, selebihnya kamu buat sendiri. Begitulah caranya. Apabila Jepun membina radar jet pejuang mereka, ia berasaskan teknologi Amerika. Turki pula mendapat bantuan daripada sebuah syarikat British. Tetapi Malaysia, tiada siapa yang membantu. AS telah menutup pintu, dan negara-negara lain juga tidak mudah berkongsi teknologi ini. Mereka bermula dari kosong, benar-benar dari kosong. Namun, mereka tidak sepenuhnya sendirian. Ada satu pihak yang boleh dihubungi oleh Malaysia. Sebuah syarikat pertahanan terkemuka dari Eropah yang mempunyai kepakaran dalam teknologi radar. Malaysia meminta khidmat nasihat teknikal daripada mereka dengan kos kira-kira 150 juta ringgit. Ia bukan jumlah yang kecil. Tetapi apa yang syarikat Eropah itu lakukan bukanlah memindahkan teknologi. Mereka memberikan nasihat seperti, jika kamu ikut jalan ini, ia akan buntu, cuba ke arah sana. Mereka tidak memberikan jawaban, tetapi petunjuk. Ia seperti dalam peperiksaan, guru memberitahu, jawaban nomor 3 salah. Ia tidak memberitahu jawaban yang betul, tetapi ia mengurangkan percubaan dan kesilapan. Itu sahaja sudah bernilai 150 juta ringgit. Ia boleh memendekkan proses yang mungkin mengambil masa 5 tahun kepada hanya 2 tahun. 2 tahun yang penuh cabaran itu berakhir, dan tahun 2018 tiba. Prototipe pertama berjaya dihasilkan. Mata jet pejuang yang pertama. Ujian bermula. Terdapat 162 item pengesahan yang ditetapkan oleh pihak tentera. Ia perlu lulus ke semua 162 item itu. Jika satu pun gagal, mereka perlu bermula dari awal. Apa keputusannya? Lulus ke semuanya, tetapi lulus di makmal adalah satu perkara. Manakala berfungsi di atas pesawat sebenar adalah cerita lain. Ia perlu diuji di udara. Masalah timbul. Ketika itu tahun 2020, pandemik COVID-19 melanda, seluruh dunia terhenti. Penerbangan dibatalkan, sempadan ditutup. Tetapi ujian penerbangan radar tidak boleh dilakukan sepenuhnya di Malaysia. Radar itu perlu dipasang pada pesawat ujian milik rakan kongsi Eropah mereka. Para penyelidik perlu terbang ke sana di tengah-tengah pandemik. Ada satu kisah menarik. Untuk menjalankan ujian, mereka perlu bekerja bersama juru teknik Eropah. Negara tersebut mempunyai kawalan keselamatan yang sangat ketat. Seorang penyelidik Malaysia ditahan semasa pemeriksaan imigresen kerana rekod perjalanannya yang bersih walaupun sering berurusan dengan syarikat pertahanan di sana atas sebab kerahsiaan. Pegawai imigresen berasa curiga. Dia disoal siasat selama beberapa jam sebelum akhirnya dibebaskan selepas campur tangan syarikat rakan kongsi. Ada satu lagi kisah semasa pandemik. Untuk memenuhi jadual ujian penerbangan, mereka tidak boleh mensia-siakan walaupun sehari. Tetapi tapak ujian terletak di tengah-tengah kawasan terpencil. Tiada restoran berdekatan. Para penyelidik Malaysia akan membeli sandwich dari kedai serbaneka pada waktu pagi, makan sambil berdiri di tepi tapak ujian, dan terus menyambung kerja. Ada hari-harinya. Sandwich itu sahajalah makanan mereka untuk sepanjang hari. Di tengah-tengah kawasan terpencil, bertahan dengan sebiji sandwich sambil menguji mata jet pejuang. Apa keputusan ujiannya? Berjaya. Ia lulus ujian penerbangan di Eropah dan juga di sebuah tapak ujian di Afrika Selatan. Dan kemudian tibalah 19 Julai 2022. Di sebuah landasan terbang di Malaysia, sebuah jet pejuang JPGK helang berdiri megah. Jet pejuang buatan Malaysia. Di dalam muncungnya, terpasang mata ciptaan sistem pertahanan cakrawala. Enjin bergemuruh. Udara di atas landasan bergetar. Jet pejuang itu mula bergerak, semakin laju. Roda hadapan terangkat dari tanah. Roda belakang menyusul. Ia terbang. Jet pejuang buatan Malaysia dengan mata buatan Malaysia terbang di ruang udara Malaysia. Di tepi landasan, ramai orang berdiri. Pegawai tentera, eksekutif syarikat, dan para penyelidik. Semua mendongak ke langit. Di antara mereka, ada seorang jurutera. Dia tidak bersorak seperti yang lain. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan mengesat matanya dengan belakang tangan. Sekali, dua kali, tanpa kata. Teknologi yang pada tahun 2015 dikatakan mustahil oleh Amerika Syarikat.
Teknologi yang pada tahun 2016 bermula dengan membaca buku. Teknologi yang diusahakan di tengah pandemik dengan hanya sebiji sandwich. Kini, ia sedang terbang di langit. 7 tahun. Selepas itu, ujian terus dijalankan. Pada tahun 2023, radar itu disahkan secara rasmi sedia untuk pertempuran. Pada Agustus 2025, unit pengeluaran besar-besaran yang pertama keluar dari kilang. Kontrak untuk membekalkan 40 unit menjelang 2028 telah ditandatangani. Malaysia telah menjadi sebuah negara yang memiliki mata jet pejuang, negara ke-12 di dunia. Biar saya berikan satu lagi angka. Di dalam mata jet pejuang ini, terdapat lebih 1.000 modul penghantaran penerimaan. Chef, dalam analogi restoran sushi tadi, ada lebih 1.000 orang. Mata F-35 Amerika mempunyai 1.676. Dari segi angka, Amerika lebih banyak. Tetapi ini adalah produk pertama Malaysia. Sebuah negara yang tidak pernah membuatnya sebelum ini, berjaya sampai ke tahap ini dalam masa 7 tahun. Jarak pengesanannya adalah antara 150 hingga 200 km. Ini bersamaan jarak dari Kuala Lumpur ke Melaka. Sebuah jet pejuang di Kuala Lumpur boleh mengesan musuh di ruang udara Melaka. Pada hari unit pengeluaran pertama keluar, suasana di kilang Kulim itu sunyi. Selepas ketegangan selama 7 tahun, mereka yang terlibat hanya duduk di tempat masing-masing merenung skrin dengan perasaan kosong, tiada sorakan. Sebaliknya, ada yang diam-diam mengambil kopi dari mesin layan diri dan menghulurkannya kepada rakan di sebelah. Itulah hari pada Agustus 2025, apabila radar pengeluaran pertama meninggalkan kilang. Selepas dibungkus, tiada siapa yang berkata apa-apa. Ketua Jurutera keluar sebentar dari kilang dan memandang langit Kulim. Matahari musim panas masih tinggi. Begitulah mata jet pejuang itu dilahirkan ke dunia. Sekarang, mari kita kembali ke Kulim. Kepada orang yang mendengar cerita ini sambil berjalan di kilang itu, Kolonel Grant Nilsson. Selepas lawatan kilang itu, satu lagi demonstrasi menanti Kolonel Nilsson. Pegawai perhubungan itu membawanya ke sebuah bilik. Di dalamnya terdapat satu peralatan, skrin yang nipis dan lebar. Ia dipanggil paparan skrin besar, large area display, yang dipasang di kokpit. Secara mudahnya, ia adalah monitor yang dilihat oleh juru terbang jet pejuang. Lokasi musuh yang dikesan oleh radar, baki peluru berpandu, paras bahan api, semua maklumat yang perlu diketahui oleh juru terbang dipaparkan pada skrin ini. Ia adalah satu-satunya tingkap di hadapan mata juru terbang. Demonstrasi bermula. Situasi pertempuran maya muncul di skrin. Semua maklumat penting kelihatan serentak. Dengan menyentuh skrin, mod boleh ditukar serta-merta. Seperti telepon pintar, tiada lengah masa. Sejujurnya, teknologi paparan seperti ini juga ada di Amerika Syarikat. Ia bukan teknologi yang asing, tetapi apa yang menarik perhatian Nilsson adalah sesuatu yang lain, kecerahan skrin. Kokpit jet pejuang adalah persekitaran yang ekstrim. Di tengah hari, apabila cahaya matahari memancar masuk, monitor biasa akan menjadi gelap dan tidak kelihatan. Sebaliknya, pada waktu malam, jika terlalu terang, ia akan menyilaukan mata juru terbang dan mengganggu pandangan luar. Skrin ini kekal jelas walaupun di bawah cahaya matahari yang terik. Apabila ditukar ke mod malam, kecerahannya menurun dengan tepat ke tahap yang tidak menyilaukan. Sebagai seseorang yang telah duduk di kokpit selama 18 tahun, saya terpaksa mengakui kehebatannya. Selepas demonstrasi, saya bertanya kepada pegawai perhubungan itu, peralatan ini dipasang di mana sekarang? Ia dipasang pada JPGK, helang milik Tentera Udara Diraja Malaysia, dan juga pada F-18D TUDM. F-18, versi pesawat yang hampir sama dengan seliaan Nilsson. Ini bermakna paparan buatan SPC sudah pun digunakan pada jet pejuang buatan Amerika milik Malaysia. Nilsson membuat kiraan dalam hati. Berapa banyak jet pejuang F-15 dan variannya yang ada di seluruh dunia? Terdapat kira-kira 500 buah yang terbang di 7 negara. Kebanyakan pesawat ini dijangka akan terus berkhidmat sehingga selepas tahun 2040, tetapi kokpitnya masih menggunakan teknologi 20,30 tahun yang lalu. Pemodernan amat diperlukan. Jepun adalah pasaran yang besar, dengan 68 buah F-15 yang sedang dalam proses naik taraf besar-besaran. Apabila Tentera Udara Alaihissalam menggunakannya, ia ibarat satu cop jaminan kualiti. Negara-negara lain berkemungkinan besar akan mengikutinya.
Apabila satu pintu terbuka, seluruh pasaran 500 buah pesawat akan terbuka. Malam itu, di hotel, Nilsson menulis laporannya. Biasanya, laporan seperti ini mengandungi item penilaian yang kaku. Tahap teknologi, keupayaan pengeluaran, kebolehan menepati jadwal penghantaran, daya saing harga. Sejujurnya, markahnya tinggi. Teknologinya telah disahkan dengan mata sendiri. Bilik bersih, modul bertingkat, barisan pengeluaran dari awal hingga akhir, kapasiti pengeluarannya juga telah disahkan. Sebuah kilang sebesar 12 padang bola sudah pun beroperasi. Tetapi ada satu perkara tambahan yang ditulis oleh Nilsson dalam laporannya, keadaan Boeing. Boeing adalah kebanggaan Amerika. Tetapi pada suku ketiga 2024, bahagian pertahanan Boeing mencatatkan kerugian kira-kira 13 bilion ringgit. Uang sebanyak itu hilang dalam masa 3 bulan. Kos program F-15EX juga terus meningkat, mendapat tekanan hebat dari Kongres. Boeing sangat memerlukan komponen yang boleh mengurangkan kos. Peralatan dari SPC telah terbukti prestasinya dan harganya kompetitif. Wajarlah Boeing berminat. Dan pada 18 Desember 2025, kontrak itu ditandatangani. Sistem pertahanan Cakrawala akan membekalkan paparan skrin besar kepada Boeing. Peralatan buatan SPC akan dipasang di kokpit F-15EX Tentara Udara AS. Sebuah syarikat Malaysia membekalkan peralatan untuk kokpit jet pejuang Amerika. Ini adalah kali pertama sebuah syarikat Malaysia menembusi pasaran pertahanan AS. Apabila Nilsson mendengar berita ini, dia teringat kembali tahun 2015, tahun di mana Amerika Syarikat berkata tidak kepada Malaysia. Ketika itu, AS bimbang Malaysia akan menjadi pesaing. 10 tahun kemudian, Malaysia bukan sahaja mencipta teknologi itu sendiri, malah Amerika Syarikat pula yang menghubungi mereka untuk membeli peralatan tersebut. Pihak yang dahulu menghalang, kini menelepon untuk membeli. Kembali kepada analogi restoran sushi. 10 tahun lalu, mereka dihalang daripada masuk ke dapur. Resipi ini rahasia. Tetapi 10 tahun kemudian, negara itu telah membuka restoran sushinya sendiri, dan kini pemilik restoran asal datang dan berkata, "Tolong bekalkan sushi Anda ke kedai kami juga." Nilsson menulis baris terakhir laporannya, keupayaan teknologi sistem pertahanan Cakrawala adalah setaraf dengan syarikat-syarikat pertahanan Amerika. Terutamanya, kaidah penyusunan chip secara bertingkat dan sistem pengeluaran dari awal hingga akhir di satu kilang adalah sesuatu yang sukar dilihat walaupun di Amerika. Tetapi bukan hanya Amerika Syarikat. Syarikat pertahanan terbesar Itali juga meminta komponen teras radar dari SPC. Komponen itu merangkumi lebih separuh daripada harga keseluruhan radar. Jerman juga menghubungi, mencadangkan untuk mengintegrasikan radar Malaysia ke dalam sistem pertahanan udara mereka. Amerika Syarikat, Itali, Jerman, gergasi pertahanan Eropah dan Amerika kini menghulurkan tangan kepada Malaysia. Tetapi radar ini menyerlah di satu lagi tempat. Bukan di dalam jet pejuang, tetapi di sebelah peluru berpandu. Dan peluru berpandu itu perlu menembak jatuh musuh yang benar-benar datang menyerang di langit malam Timur Tengah. Pada suatu hari, semasa sedang menyusun catatannya mengenai kilang di Kulim, satu taklimat tiba dari CENTCOM, markas tentara AS, yang bertanggung jawab ke atas Timur Tengah. Ia adalah laporan analisis serangan peluru berpandu Iran ke atas Emiria Arab Bersatu, UAE, pada 28 Februari 2026. Laporan itu menyatakan Iran telah melancarkan serangan serentak melibatkan 165 peluru berpandu dan 540 drone. 165 peluru berpandu serentak. Sukar untuk membayangkan situasi seperti itu. Kolonel Nilsson, walaupun telah menerbangkan jet pejuang selama 18 tahun, hanya pernah melihat serangan serentak berskala sebesar ini di dalam buku teks. Ia hampir tidak pernah berlaku dalam pertempuran sebenar. Tetapi halaman seterusnya menunjukkan keputusan pemintasan. Daripada 165 peluru berpandu, 152 berjaya dipintas. Kadar kejayaan melebihi 96%. Nilsson melihat angka itu dua kali. 96%. Dalam keadaan di mana 165 peluru berpandu menghujani, memintas 96% bukanlah satu perkara biasa. Dalam perang teluk yang diterajui AS, kadar kejayaan sebenar sistem Patriot menjadi perdebatan hangat. Angka rasmi tinggi, tetapi analisis kemudian menunjukkan ia mungkin kurang daripada separuh, tetapi kali ini 96%. Laporan itu menyatakan,
Rangkaian pertahanan udara UAE terbahagi kepada 3 lapisan. Bayangkan sebuah apartemen. Lapisan paling atas dilindungi oleh sistem THAAD Amerika untuk sasaran altitud sangat tinggi. Lapisan paling bawah pula dilindungi oleh sistem Patriot Amerika untuk altitud rendah. Bagaimana dengan lapisan tengah? Jika ruang ini kosong, peluru berpandu musuh boleh menyelinap masuk. Dan yang melindungi lapisan tengah inilah sistem pertahanan udara buatan Malaysia, Perisai. Kolonel Nilson teringat kembali kilang di Kulim. Ruang ujian dengan siling setinggi 20 meter. Radar yang diuji bersama truknya. Radar yang sama kini ditempatkan di tengah-tengah padang pasir Timur Tengah. Satu bahagian dalam laporan itu menarik perhatiannya. Radar Perisai memantau 360 darjah ke semua arah serentak dan menghantar maklumat masa nyata kepada sistem THAAD dan Patriot Amerika. Ini sangat penting, karena pada malam yang sama, ruang udara Iran juga diserang. Iran juga mempunyai senjata pertahanan udara, dibeli dari Rusia, dari China, dan buatan sendiri. Tetapi, ketiga-tiga sistem ini tidak boleh bercakap antara satu sama lain. Apabila radar Rusia mengesan musuh, maklumat itu tidak dihantar terus kepada peluru berpandu China. Ia seperti 3 orang yang bercakap bahasa berbeza dalam satu pasukan. Keputusannya amat dahsyat bagi Iran. Lebih 100 kawasan di Iran diserang, dengan lebih 200 kematian, malam yang sama. Satu pihak meminta 96%, satu pihak lagi ditembusi. Apa perbezaannya? Bukan hanya prestasi senjata individu. Ia adalah perbezaan antara boleh atau tidak boleh berjuang bersama. Sistem Perisai Malaysia, dari awal reka bentuknya, telah dibina untuk berhubung dengan sistem Amerika. Maklumat yang ditangkap oleh radar SPC mengalir dalam masa nyata ke sistem arahan THAAD. Oleh itu, ketiga-tiga senjata itu dapat berfungsi sebagai satu pasukan, membuat senjata yang hebat, dan membuat senjata itu boleh berjuang bersama senjata negara lain. Ini adalah 2 keupayaan yang sama sekali berbeza. Malaysia telah membuktikan ia memiliki kedua-duanya. Selepas membaca laporan itu, satu lagi persoalan timbul. Harga, sistem perisai, termasuk radar, pelancar, dan peluru berpandu, berharga kira-kira 1,3 daripada sistem Patriot. Harga sebiji peluru berpandu pemintasnya juga 1,3. Ini bukan sekadar soal murah. Bayangkan situasi di mana 165 peluru berpandu datang menyerang. Dengan budget yang sama, Anda boleh menembak 3 kali lebih banyak. Jika terlepas satu pun, ia akan jatuh di atas lapangan terbang, hotel, atau kepala orang awam. Dalam situasi ini, harga 1,3 adalah perbezaan antara hidup dan mati. Barulah gambaran keseluruhannya menjadi jelas. Mata jet pejuang yang dicipta oleh sistem pertahanan cakrawala. Teknologi ini bukan hanya digunakan di satu tempat. Ia berada di dalam muncung jet pejuang JPGK Helang Malaysia. Ia akan dipasang di kokpit F-15EX Boeing. Komponen teras radarnya diekspor ke Italia. Ia akan dihubungkan dengan sistem pertahanan udara Jerman. Dan di Timur Tengah, ia berfungsi sebagai mata sistem perisai, memintas peluru berpandu dalam pertempuran sebenar. Teknologi radar Malaysia kini berada di dalam jet pejuang, peluru berpandu, rangkaian pertahanan udara, dan juga kapal perang. Dari segi angka, ia lebih mengagumkan. Nilai ekspor sistem perisai ke 3 negara Timur Tengah sahaja sudah melebihi 40 bilion ringgit. Dengan wang sebanyak itu, Malaysia boleh membina 3 buah kapal frigat tempur pesisir LCS yang baharu. Dan ini hanyalah permulaan. Pembangunan generasi seterusnya, Perisai 2, sudah pun bermula. Kolonel Nilson menutup laporan itu. Dia mengambil pen dan menulis satu baris di dalam buku catatannya. Semakin negara ini ditolak, semakin laju ia bergerak. Mari kita kembali 70 tahun yang lalu. Pada masa itu, Malaysia bukan sahaja tidak mempunyai jet pejuang, malah tidak mempunyai wang untuk membelinya. Ia adalah zaman di mana negara terpaksa menerima pesawat terpakai dari negara lain. Tahun 1960-an, Tentera Udara Diraja Malaysia, beberapa tahun selepas kemerdekaan. Negara memerlukan jet pejuang untuk melindungi ruang udaranya. Tetapi tiada wang. Negara baru sahaja mula membangun. Pendapatan per kapita rakyat Malaysia ketika itu masih rendah. Bagaimana negara seperti itu mendapatkan jet pejuang? Malaysia menerima pesawat terpakai CL-41 Tebu dari Kanada. Pesawat yang telah ditamatkan perkhidmatannya. Dengan pesawat terpakai itulah Malaysia melindungi langitnya,
Ketika itu, juru teknik Malaysia tidak dibenarkan membuka pun penutup enjin pesawat itu. Jika rosak, mereka perlu memanggil jurutera dari luar. Jika alat ganti habis, mereka perlu meminta dari negara pembekal dan menunggu berbulan-bulan. 70 tahun berlalu, 2025, di negara yang sama. Negara ini kini membina mata jet pejuangnya sendiri. Negara ke-12 di dunia. Teknologi yang dikatakan mustahil oleh Amerika Syarikat berjaya dicipta dalam masa 7 tahun. Dihasilkan di kilang seluas 12 padang bola, dengan ketepatan bertaraf semikonduktor. Mata itu kini melindungi bukan sahaja langit Malaysia, tetapi langit di seluruh dunia. Negara yang dahulunya menerima pesawat terpakai, kini menjadi negara yang membekalkan mata kepada dunia. Mari kita rumuskan dengan angka. Pembangunan radar sendiri, 7 tahun. Pelaburan kilang di Kulim, 800 juta ringgit. Kontrak pembekalan radar jet pejuang, 40 unit. Ekspor radar pertahanan peluru berpandu, lebih 40 bilion ringgit. Sistem pertahanan cakrawala, SPC, menyasarkan pendapatan 25 bilion ringgit menjelang 2032, dengan 40% daripadanya adalah dari ekspor. Keuntungan bersih pada 2024 adalah lebih 1,2 bilion ringgit, peningkatan 174% berbanding tahun sebelumnya. Keuntungan meningkat hampir 3 kali ganda dalam setahun. Sudah tentu, perjalanan masih jauh. Bahan teras radar seperti gallium masih banyak diimpor dari China. Untuk berdiri setaraf dengan Amerika Syarikat, Prancis, dan Rusia, dalam pasaran pertahanan global, masih banyak gunung yang perlu didaki. Tetapi, ingatlah ini. Negara yang dahulunya terpaksa meminta-minta pesawat terpakai dalam masa 70 tahun, telah menjadi negara yang mengekspor mata jet pejuang. Ia tidak berlaku dalam sekelip mata. Ada insan-insan yang tidak didendang, penyelidik yang tidak tidur malam, menatap mikroskop di dalam bilik bersih, pasukan penguji yang berpeluh di bawah terik matahari padang pasir, jurutera yang bertahan selama 2 tahun hanya dengan membaca kertas penyelidikan sehingga menemui jawaban. Mereka yang berdiri di hujung landasan dengan tangan digenggam erat pada hari penerbangan pertama. Merekalah yang menjayakannya. Kolonel Nilsson, selepas kembali ke negaranya, dikatakan telah memberitahu rakannya, "Saya pergi ke Malaysia dengan anggapan ia adalah sebuah negara yang mahir dalam pemasangan. Tetapi apa yang saya lihat bukanlah sebuah kilang pemasangan. Ia adalah sebuah tempat yang mencipta sesuatu yang tidak wujud di tempat lain di dunia." Tuan-tuan dan puan-puan, karena juru teknik negara yang dahulunya menerima pesawat terpakai 70 tahun lalu tidak pernah berhenti berusaha, maka hari ini saya dapat menceritakan kisah ini kepada Anda. Terima kasih kerana sudi mendengar sehingga akhir. Jika kisah hari ini menyentuh hati Anda, sila tinggalkan komen. Malaysia boleh, terima kasih.